والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dalam perbincangan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karangan al-Imam Al-Allamah Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Yahsubi radhiyallahu taala anhu, dan kita sambung pada pengajian yang semalam. Waqad sammahu Allah taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Waqad sammahu Allah taala fil Qur'ani fi ghairi hadzal mawdi'i nuran وسراجا منيرا فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ini Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi di dalam Al-Quran dengan Nur, selain daripada tempat yang disebutkan dalam ayat surah An-Nur semalam. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah ila akhiril ayah. Banyak lagi tempat lain yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Rasulullah adalah nur, dan disebut juga sebagai sirajan munira, ini pelita yang menerangi. Itu disebut dalam Al-Quran qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur dimaksudkan dalam ayat Al-Maidah, sebahagian ulama mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Sirajan munira adalah juga Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Wa min hadha qawluhu ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Jadi ini antara lain pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam surah Al-Insyirah. Syaraha bermakna wassa', yani alam nashrah laka sadrak. Alam nuwassi' laka sadrak, maksudnya, bukankah kami telah meluaskan dadamu? Wal muradu bis sadri huna al qalbu. Jadi dimaksudkan dengan dada di sini adalah jantung. Karena jantung yang boleh menerima keluasan dan sempit. Dan kalau dada tetap. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma syarahahu bil Islam. Dimaksudkan dengan alam nashrah laka sadrak bermakna syarahahu bil Islam. Maksudnya diberikan keluasan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Islam. Wa qala Sahlun ay Sahl bin Abdullah At-Tustari binurir risalah. Maksudnya kami luaskan dadamu dengan nur ar-risalah, cahaya risalah. Wa qala Al-Hasan, kata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, mala'ahu hukman wa ilma. Ada riwayat yang membaca dengan mala'ahu hikaman wa ilma. Jadi dipenuhi dengan hukum dan ilmu. Kalau dibaca dengan hikam, maksudnya dipenuhi dengan hikmah-hikmah dan ilmu. Al-Hasan di sini adalah Hasanul Basri radhiyallahu taala anhu. Seperti kita sudah maklum, Al-Hasan kalau diitlakkan maka maksudnya adalah Sayyiduna Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Wa qila, sebahagian lagi mengatakan maksud alam nashrah laka sadrak maknahu alam mutahhir qalbaka hatta la yu'dhika alwaswas. Maksudnya, tidakkah telah kami sucikan hatimu? Maksud sucikan hatimu di sini apa dia? Minal isti'nas bin nas. Maksudnya daripada berjinak dengan manusia dengan maksud mudah untuk dipengaruhi oleh manusia. Hatta la yu'dhika alwaswas. Alwaswasu, sehingga tidaklah menyebabkan dirimu
tersakiti dengan waswas. Waswas ini sama ada daripada jin ataupun syaitan ataupun daripada manusia. Jadi ada banyak maksud kepada alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi 'anqadha dhahrak qila ma salafa min dhanbik. Jadi wa wada'na 'anka wizrak, makna wizrak di sini apa dia? Ma salafa min dhanbik, yakni qabla an-nubuwah, ay min at-taqsirat aw al-hafawat wal ghafalat. Maksud di sini bukan bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa. Tapi ini dalam bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Dalam bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maknanya yang bagi orang-orang yang biasa dianggap benda tu tidak ada masalah, tetapi bagi muqarrabin benda tu dikira sebagai sayyiat, benda yang buruk. Jadi bila disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'na 'anka wizrak ay ma salafa min dhanbik, bukan bermakna Nabi melakukan dosa dan diharuskan dosa itu. Berlaku khilaf di kalangan ulama dalam masalah adakah harus berlaku dosa kepada para anbiya sebelum mereka dilantik menjadi rasul ataupun nabi. Bagi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan perkara tersebut hatta sebelum baginda Nabi menjadi dilantik menjadi rasul sekalipun. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ismah, maksum, dan itu dimaksudkan dengan amanah dalam sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sifat para anbiya antaranya 4 tu apa dia? Siddiq, amanah, tabligh dengan fatanah. Amanah dimaksudkan adalah ismah, iaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa. Baik. Jadi wa wada'na 'anka wizrak qila ma salafa min dhanbika, yakni qabla an-nubuwah. Dan sebahagian lagi ulama mengatakan qila arada thiqala ayyamil jahiliyah. Ataupun dimaksudkan sini adalah dengan beratnya ayyam al-jahiliyah. Apa maksud arada thiqala ayyamil jahiliyah? Disebutkan oleh Sayyidi Mullah Ali Qari rahimahullahu ta'ala, ay hiya zamanul fatrah, iaitu zaman fatrah ba'da Isa alaihi salatu wassalam ila bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ayyam jahiliyah, iaitu di antara zaman fatrah tidak ada setelah zaman Nabi Isa alaihi salam, sehingga sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sebagai ayyam jahiliyah, iaitu zaman jahiliyah. Wa thiqaluha, thiqal di situ dengan maksud apa? Thiqal ayyam jahiliyah ay adamu ridahu bima hum alaihi. Iaitu Nabi tidak rida dengan apa yang mereka berada dengannya pada ketika tersebut, dengan syiriknya, dengan ibadah kepada asnam, sembah berhala, kemudian peperangan yang berlaku di kalangan mereka, wal muqatalah lil hududin nafs an-nafsaniyah, perang hanya kerana untuk memenuhi nafsu mereka sahaja, tak puas hati sedikit dengan satu kabilah, berlaku peperangan, pertumpahan darah. Wa ghairu zalika mimma istaqbahahu sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi memandang benda tadi buruk dan berat. Tamam? Iaitu wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, yakni yang memberatkan belakangmu dengan beratnya jahiliyah ataupun dengan buruknya apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah, maka kamu tidak redha dan merasa berat dengan perkara tersebut. Ini maksudnya. Arada thiqala ayyamil jahiliyah. Jadi ini bukan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila arada ma athqala dhahrahu min ar-risalati hatta ballaghaha. Juga dimaksudkan alladhi anqadha dhahrak dengan makna yang memberatkan belakangmu dengan risalah. Maksudnya pundakmu diberatkan oleh Allah dengan risalah sehinggalah engkau menyebarkan dan menyampaikan risalah tersebut. Hakahu al-Mawardi was-Sulami. Al-Mawardi, kata al-Imam Mullah Ali Qari rahimahullah, min ulama'i zahir, maksudnya di kalangan ulama ahli syariat yang menghikayatkan maksud ini. Was-Sulami min ulama'i ahli al-batin, maknanya daripada ulama haqiqah, iaitu di kalangan para sufi yang juga meriwayatkan dengan maksud yang sama. Itu maksudnya. Jadi disebutkan hakahul Mawardi
was-Sulami, iaitu dengan makna kedua-dua pihak di kalangan para ulama syariat dan ulama haqiqah meriwayatkan maksud arada ma athqala zahrahu min ar-risalah hatta ballaghaha. Tamam? Wa qila asamnaka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dengan makna apa? Asamnaka, kami menjagamu wahai Rasulullah. Asamnaka iaitu kami menjagamu, ay hafiznaka min irtikabiz zunubi fi fi'lika. Maksudnya kami menjagamu ya Rasulullah daripada kamu terlibat dengan dosa dengan perbuatanmu. Maknanya Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan dosa dan tidak tergambar atau terlintas dalam fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dosa. Walaula dzalika la athqalatiz dhunubu dhahrak. Kalaulah tidak dengan penjagaan Allah, maka sudah tentu akan diberatkan dosa di belakang badanmu. Tengok. Jadi maksud wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak ay ansamnaka. Nah, hakahu Samarqandi. Jadi kan ni banyak tafsiran para ulama tentang masalah tersebut. Jadi penyakit lah kalau dalam hati kita ni. Ada yang tiba-tiba memilih, kata dah Rasulullah melakukan dosa sebelum menjadi Nabi. Ya, ada pandangan Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu menyebutkan pandangan-pandangan tersebut, tetapi di sini kita dapat tengok banyaknya pandangan para ulama yang membersihkan dan juga menyucikan Nabi SAW daripada melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya, hatta sebelum Nabi menjadi Nabi sekalipun. Hatta sebelum Nabi menjadi Rasul sekalipun. Karena Nabi menjadi Nabi, kuntu nabiyan, kata Rasulullah, wa adamu munjadilun fi tinatih. Nabi Allah Adam AS sedang dalam adunan nak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntu nabiyan. Aku dah jadi nabi pada waktu itu, kata Rasulullah. Tamam? Itu takbir ayat kita dengan Rasulullah. Nabi diutus menjadi Rasul. Dan Nabi dah ketika mana sebelum Nabi Adam dijadikan lagi. Kalau ada orang kata Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, itu maknanya dalam ilmunya Allah. Maksudnya Allah telah mengetahui bahawa Nabi akan menjadi Nabi ketika Nabi lahir nanti. Dan waktu sampai wasanya, maka Nabi akan jadi Nabi. Tamam? Dan ini kita katakan ayat tadi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena semua Nabi dalam ilmunya Allah. Jadi apa beza Nabi mengkhususkan kuntu nabiyan? Nah, semua Nabi dalam ilmunya Allah. Nabi Isa dalam ilmunya Allah akan jadi Nabi pada zamannya. Nabi Ibrahim akan jadi Nabi pada zamannya. Nabi Musa akan jadi Nabi pada zamannya. Apa bezanya? Jadi apa beza Nabi menyebut kuntu nabiyan dengan kana Isa nabiyan fi ilmillah? Sama. Jadi hakikat di situ menunjukkan bahawa berlakunya ataupun maksud yang lain bagi kalam Nabi SAW. Maka salahlah kepada orang yang menyebut bahawa Rasulullah tidak ada apa-apa sebelum Nabi menjadi Nabi, atau sebelum Nabi menjadi Rasul pada umur 40, maka Nabi tidak ada apa-apa. Nabi sama macam kita. Nabi budak kampung macam dengan kita. Ini adalah kalam daripada orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW dengan sebenar pengenalan. Moga-moga Allah menjaga lidah kita daripada menyebutkan perkataan-perkataan sedemikian kepada Sayyidil Wujud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam? Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami meninggikan sebutanmu. Ini ayat ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini adalah pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna wa rafa'na laka dhikrak? Qala Yahya bin Adam bin nubuwah. Maksudnya kami meninggikan sebutanmu, iaitu dengan nubuwah, dengan dilantik menjadi Nabi. Wa qila idza dzukirta. Sebahagian ulama mengatakan makna wa rafa'na laka dhikrak, qila idza dzukirtu dzukirta ma'i. Bila aku disebutkan, kata Allah, maka kamu juga disebutkan bersama denganku. Qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu dijadikan sebagai syarat sahnya iman. Seorang tidak akan sah imannya kalau tidak menyebutkan Muhammadur Rasulullah. Tak cukup dengan la ilaha illallah sahaja, mesti Muhammadur Rasulullah dalam satu majlis dengan sekali sebutan. Tak boleh diasingkan.
Lepas tu disebut wa rafa'na laka dzikrak, kami meninggikan sebutanmu wahai Rasulullah, dengan makna idza dzukirtu ay Allah. Kalau aku disebutkan, yakni Allah, zukirta ma'i, maka kamu akan disebutkan bersama dengan namaku. Dan ini yang dilihat oleh Sayyidina Adam alaihissalam ketika sebelum diturunkan ke bumi, melihat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad, ditulis di puing-puing, di tiang-tiang arash, di tiang-tiang di dalam syurga, bersama dengan kalimah Allah. Nah, kerana itu beliau bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diampunkan oleh Allah apa yang telah dilakukan oleh beliau di dalam syurga dengan memakan buah larangan tersebut. Nah, wa qila fil adhan. Nah, sebahagian kata wa rafa'na laka dzikrak, ay ditinggikan nama kamu. Nah, laka dzikraka maksudnya sebutan tentang kamu ditinggikan, iaitu pada azan. Maksudnya dikuatkan suara menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua pujian kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-faqih al-qadi Abu al-Fadli rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-faqih al-qadi Abu al-Fadli rahimahullah, hadha taqrirun min Allah jalla ismuhu li nabiyhi alaihi salam ala azimi ni'amihi ladaihi. Ini adalah takrir atau tathbit atau tamhid, ini suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang Allah menetapkan jalla ismuhu. Ya. Jadi jalla ismuhu maksudnya apa makna jalla ismuhu kalau kita duk baca? Minallahi jalla ismuhu. Jalla ismuhu ay azuma ismuhu fadlan an musammahu. Maksudnya nama Allah Taala sahaja dah mulia, apatah lagi lah penamanya. Nah, iaitu zatullah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi. Li nabiyhi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, ala azimi ni'amihi ladaihi, dengan besarnya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarifi manzilatihi indah, dan mulianya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam indah. Indah di sini adalah dengan makna al-makanah, bukan dengan makna makan, tempat, tapi dengan makna kedudukan. Maksudnya kedudukan Nabi mulia di sisi Allah. Wa karamatihi alaihi, dan kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi an syaraha qalbahu lil imani wal hidayah. Apa dia kemuliaan yang telah Allah Taala berikan, nikmat-nikmat yang telah Allah Taala berikan. Nah, kalau tengok dalam Al-Quran, Allah Taala sebut inna a'tainaka al-kautsar. Nah, kami telah berikan kepada kamu al-kautsar. Kautsar apa dia di sini? Al-kautsar atau wazan fa'al, iaitu mubalaghah. Nah, iaitu banyaknya kebaikan. Nah, sebagian ulama menterjemahkan kautsar dengan makna telaga Kautsar. Sebagian ulama mengatakan dengan bahasa ataupun dengan lughah al-kautsar atau wazan fa'al dengan makna mubalaghah fil kasrah. Maksudnya banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kelebihan nikmat yang Allah Taala beri, bi an syaraha qalbahu lil imani wal hidayah, iaitu dilapangkan dada Rasulullah dengan iman dan hidayah. Wa wassa'ahu li wa'yil ilmi, diluaskan untuk menjadi wa'yul ilm, nah, sebagai tempat himpunan ilmu. Wa hamlil hikmati, nah, dan membawa hikmah. Wa rafa'a anhu thiqala umuril jahiliyati alaihi, dan diangkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perasaan berat dengan urusan jahiliyah, nah, perkara-perkara yang telah mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Wa baghadahu li siyariha, nah, dan juga dibencikan di dalam hati Nabi dengan perjalanan jahiliyah. Maksud Nabi tidak suka dengan urusan jahiliyah. Maksud Nabi tak terlibat dengan apa-apa yang berlaku pada zaman jahiliyah ketika Nabi masih kecil sekalipun. Ma'ruf dalam sirah, Nabi dikenal sebagai orang yang sangat menjaga dirinya. Pada zaman jahiliyah ma'ruf dengan perzinaan. Nah, zaman jahiliyah ma'ruf dengan arak, ma'ruf dengan pertumpahan darah, ma'ruf dengan sesuatu yang dilarang oleh syarak sebelum Nabi diutuskan. Tapi Nabi tidak pernah terlibat dengan suatu pun perkara tersebut.
Dan perkara ini diketahui oleh seluruh bangsa Arab. Dan Quraisy mengetahui perkara tersebut dan mereka mengetahui tentang sirah perjalanan Nabi SAW. Lepas tu kita pun kena mengambil akhlaknya Rasulullah, kena jaga. Jangan masa muda kita ni dirosakkan dengan sebutan yang tidak elok. Nanti bila jadi somebody, bukan something boleh jadi alien kan. Kalau jadi somebody, jadi seseorang nanti akan datang, orang tak boleh komplain kita. Dia orang komplain kata, dia tu pun dulu lebih kurang je. Lah ni nak bagi nasihat ke orang. Masalah nanti. Sebab tu kena jaga. Masa muda kita kena jaga. Wa ma kanat alaihi bi zuhuri dinihi ala ad-din kullih. Dan disebutkan kepada Nabi SAW akan zahirnya agama Nabi SAW ke atas mana-mana agama sebelumnya. Wa hatta anhu uhdata a'ba'ir risalah wan nubuwati litablighihi linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kemudian diturunkan hatta anhu, beratnya taklif dengan urusan risalah dan nubuwah. Urusan risalah dengan nubuwah ni adalah sesuatu yang sangat berat. Tamam? Sebab tu disebut uhdati a'ba'ir risalah ay taklif thiqalihima. Maksudnya taklif ataupun tanggungjawab beratnya risalah dengan nubuwah dan wahamlihima, dan menanggung kedua-dua tugas yang berat ini untuk menyampaikan kepada manusia dengan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi an-nubuwah iaitu dengan mengambil martabat nubuwah dengan ar-risalah, syai' wahid tetapi berbeza pada sudut pandang. Ar-risalah maksudnya diambil, atau kalau nubuwah dulu, nubuwah bil aqdhi 'anil haqq wa huwa martabatun nubuwah wa isal ila al-qalq wa huwa manzilatur risalah wa huwa amrun sa'bun illa man wafaqahu Allah Ta'ala wa qawwahu. Jadi risalah adalah martabat menyampaikan daripada Tuhan kepada makhluk, manakala martabat nubuwah disampaikan daripada Tuhan kepada dirinya. Jadi ini suatu yang sangat berat. Dan tanggungjawab ni kalau ditugaskan kepada gunung ganang pun akan hancur. Maka ini adalah benda yang tidak senang, tidak ringan, penuh dengan ujian. Maka siapa yang menjalani jalan tersebut juga akan diuji oleh Allah Ta'ala. Kerana itu para awliya, para ulama Allah Subhanahu Wa Ta'ala diuji dengan ujian yang pelbagai. Daripada hidup mereka sampai ke wafatnya mereka. Waktu hidup mereka ditentang, dilawan, difitnah, dihina dan sebagainya. Waktu setelah mati difitnah lagi. Dan ujian kepada para awliya dan para ulama ni berterusan. Seperti mana ujian kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kenapa? Kerana mereka adalah warathu al-anbiya. Kerana mereka adalah pewaris-pewarisnya para anbiya alaihimussalatu wassalam. Wa tanwihihi bi'azimi makanih. Dan juga ditinggikan kedudukan Nabi SAW. Wa li raf'ihi, maksudnya tanwihihi maksudnya raf'ihi bi'azimi makanih, dengan kedudukan Nabi yang tinggi, wa jalili rutbatih, dan keagungan martabat Nabi, wa raf'ihi dzikrah, dan Allah mengangkat sebutan kepada Nabi SAW, wa qiranihi ma'asmihi ismah, dan disekalikan nama Allah, nama Nabi SAW bersama dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi ini seolah tafsiran secara umum berkenaan dengan surah, ayat dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ila akhiri as-surah. Qala Qatadatu, kata Sayyidi al-Imam al-Qatadah, rafa'a Allahu dhikrahu fid dunya wal akhirah, maka Allah mengangkat sebutan kepada Nabi di dunia dan akhirat. Falaysa qatibun wala mutashahhidun wala sahibu salatin illa yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak ada khatib
Tidak ada seorang khatib yang berkhutbah di atas mimbar, wala mutasyahhidun, dan tidak ada orang yang menjadi saksi dengan sumpahnya dan sebagainya, mutasyahhid, wala sahibu salatin, dan tidak ada seorang yang menunaikan salat pada akhir tasyahudnya, melainkan menyebutkan dan diwajibkan kepada mereka untuk menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu dimaksud wa rafa'na laka dhikrak. Sebahagian ulama sebut gitu. Tamam? Wa rawa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam." Sayyidina Jibril telah datang kepadaku. Faqala, maka kata Sayyidina Jibril, "Inna rabbi wa rabbaka yaqul." Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu menyebutkan. Jibril kata, apa Tuhanku dan Tuhanmu? Yang ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tadri kaifa rafa'tu dhikrak. Kamu tahu, ni hadis kursi ni. Kamu tahu bagaimana aku mengangkat sebutanmu? Ini mengingatkan ataupun menyebutkan tentang namamu. Qultu Allah. Qultu, yakni Nabi SAW. Maka aku pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Bagi ulama kata zahir, kata Sidi Mula Ali Qari, wa rasuluhu a'lam tadi la yaliq bi dhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bi janabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sebahagian riwayat Allahu a'lam. Nah, baik, kalau kita katakan Allah, Nabi sebut Allah wa rasuluhu a'lam dengan makna Rasul adalah Sayyidina Jibril alaihi salam, maka apa ni kata Sayyidi Mula Ali Qari, hadza la yulaim al-maqam. Nah, ini tidak sesuai dengan kedudukan Nabi. Karena Nabi lebih tinggi daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Tamam? Maka yang ini mungkin sahwul qalam daripada sebahagian riwayat. Kata Sidi Ali Qari, Mula Ali Qari, kata beliau, qultu Allahu a'lam saja. Wa rasuluhu tu adalah sahwun min ba'di fi ba'di nusqah. Nah, dalam sebahagian nusqah. Tamam. Qala idza dzukirta ma'i. Jadi bila ditanya kepada Sayyidina Rasul, tadri kaifa rafa'tu dhikrak? Kamu tahu tak bagaimana aku mengangkat sebutanmu? Yani Allah yang menyebutkan, maka Nabi SAW mengatakan Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam dengan riwayat ni. Qala idza dzukirta ma'i. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirtu, kalau aku disebut, dzukirta ma'i, maka kamu akan disebut bersama denganku. Tamam? Qala Ibnu Atha, telah berkata Ibnu Atha, nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Ni Ibnu Atha mana ni? Huwa Zahidul Abid Ahmad ibnu Muhammad ibnu Sahal ibnu Atha, mata sanata 9 wa 300. Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari, bukan ini yang dimaksudkan. Nah, kerana Imam Ibnu Athaillah Sakandari wafatnya 709 Hijriah. Nah, 709 Hijriah. Ja'altu tamamal imani bi dhikri ma'ak. Ja'altu tamamal imani bi dhikri ma'ak. Maksudnya, kata Ibnu Atha, dijadikan wa rafa'na laka dhikrak. Maksudnya apa dia? Ai ja'altu tamamal iman bi dhikri ma'ak. Dijadikan kesempurnaan iman dengan menyebutkan aku bersama denganmu. Maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru sempurna iman. Kalau tidak, tak sempurna iman seorang tersebut. Wa qala aidan ja'altuka dhikran min dhikri faman zakaraka zakarani. Maksudnya kamu dijadikan ya Rasulullah sebagai zikir. Kalau kamu diingati, maka aku secara automatik diingati. Nah, ini menolak kepada orang yang mengatakan bahawa buat apa nak buat majlis selawat kepada Nabi SAW dan sebagainya. Kenapa tak buat majlis zikir? Orang yang jahil. Nah, tak kenal Rasulullah SAW. Buka ni muka-muka depan ni. Dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, dalam ni dibahaskan tentang kedudukan baginda Nabi SAW. Maksudnya kamu tak kenal Rasulullah. Kamu masih menganggap Nabi sebagai ni virus yang ada dalam sebahagian jiwa umat. Nah, bila mana tak mengenal Nabi dengan sepatutnya. Itu wajib bagi umat mengenal Rasulullah dengan
menghadiri majlis bacaan Asy-Syifa, menghadiri majlis bacaan Syama'il Muhammadiyah, daripada ahlinya, bukan mendengar daripada bukan ahlinya, bukan ahli adab, baca Syama'il Imam Tirmizi, hadis ni dhaif, ini dibincang sanad hadis. Ada tempat dia dibincang sanad hadis. Ada tempat dia untuk dibincang. Kamu duduk dalam majlis berkenaan dengan takhrij hadis dan sebagainya, silakan, tak ada masalah pun. Tapi di depan masyarakat awam dan sebagainya pun kamu nak kena bincang lagi, sedangkan kurang-kurangnya tidak ada hadis maudhu' dalam tu. Yang kamu nak kena kerah ni kalau kata hadis maudhu'. Sekarang ni tak ada hadis maudhu' dalam tu. Yang kamu nak pulun sampai-sampailah sekali tidak kenal Nabi SAW, kenal diri dia bahawa dia adalah seorang yang pakar dalam meletakkan dan menghukum hadis Nabi SAW. Lepas tu setiap tempat ada tempat perbicaraan dia. Ada tempat perbicaraan dia. Bukan kita tak bagi. Bukan kita kata kita melarang tentang perbahasan ilmu tersebut. Tak. Bukan semua ahlinya nak masuk dalam bidang untuk nak takhrij hadis dan sebagainya. Bukannya senang-senang je main terus masuk kelas takhrij. Mengaji dulu mustalah. Mengaji dulu dalam bahagian ilmu-ilmu yang lain dulu, nahwu saraf pun tak arti. Baca hadis tunggang terbalik, lepas tu takhrij hadis. Kamu baca tadi pun dah maudhu' dah. Babul ilmu, jam tu. Awal-awal lagi dah. Tak payah baca hadis, baca bab saja pun dah jam. Nahwu saraf tunggang terbalik, tiba-tiba nak bincang bab sanad hadis tu betul ke tak. Kalau baca pun sanad hadis tadi ni, kemungkinan kalau Imam Bukhari ada, Imam Bukhari kata, lam asma' hadzal hadis min qabl. Aku tak pernah dengar hadis tu. Ini hadis maudhu'. Maudhu' sebab hang baca. Baca baris tak kena. Dan alhamdulillah lah kitab hadis ada baris. Apa tak ada baris tu? Allah tunggang terbalik tu. Tu tak kira nama-nama para perawi lagi. Baca. Kalau dia baca ikut dan tu kata, perawi tu terkejut. Siapa dia ni? Kalau ada Imam Bukhari pada zaman Imam Bukhari pun terkejut. Ni siapa dia baca ni? Orang mana? Silafi jadi salafi. Dihlawi jadi dahlawi. Tak ada seorang main jumpa dengan Syekh Muhammad Awamah. Dia nak tegur. Syekh Muhammad Awamah kata, buat apa kita nak kena pakai khilaf-khilaf apa semua sekali ni? Saya telah baca dalam kitab Adabul Ikhtilaf karangan Syekh Dahlawi. Syekh Muhammad Awamah kata, yang pertama Dahlawi tak ada. Yang ada, dia tak ada, saya baca kitab dia. Dahlawi tak ada. Yang ada Dihlawi. Baca bagi betul dulu. Dia tu siapa dia yang bincang dengan Syekh Muhammad Awamah? Pomen kereta, buka kedai pomen, main nak bincang pasal masalah tak perlu pakai ni ijtihad ulama ni. Terus ambil Quran dengan hadis Nabi SAW. Boleh faham? Dia orang nak ambil hadis terus ni. Macam orang kata, kalau tanya kitab fiqh mengaji kitab apa? Bulughul Maram. Fiqh mengaji kitab apa di pondok? Kami Bulughul Maram. Ui, sekarang ni. Amirul. Bulughul Maram baca. Masya Allah. Bulughul Maram kitab hadis. Akan tu kitab hadis fiqh tu. Ayalah hadis fiqh. Tapi bukan kitab yang mana mengambil istinbat daripada ijtihadnya para ulama. Nak baca kitab fiqh, bacalah kitab fiqh. Maksud nak ambil hukum fiqh, baca kitab fiqh. Bukan baca kitab hadis. Kitab hadis adalah salah satu daripada sumber pengambilan hukum yang dibuat oleh para ulama. Awak hukum yang disusun oleh para ulama diambil daripada apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kemudian ada istihsan, ada istishab, ada saddu zari'ah, ada qaul ahli Madinah, ada qaul as-sahabi. Kan dalam usul fiqh kan banyak. Ada yang muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fih. Kan banyak tu kan sumber pengambilan hukum di kalangan sahabat. Tiba-tiba kamu guna satu saja sumber untuk kamu keluarkan hukum hakam. Hadis saja guna. Ni macam orang nak buat kapal terbang, dia pergi ambil besi jumpa tepi jalan, dia pun balik tempah besi tu, pam, lepas tu dia dengan harapan akan jadi kapal terbang apa ni. Dia orang panggil apa? Panggil gila, faham? Dia kata kan kapal terbang kan buat pada besi. Ya, besi salah satu sumber dia, tapi tak boleh terbang. Tak boleh terbang. Sebab kapal terbang bukan besi itu saja. Berlambak lagi komponen lain untuk bina nak buat kapal terbang. Sama juga dengan kereta. Kereta dia pegang, dia kata, oh ni besi rupanya, boleh buat ni. Balik pun cari besi. Perang, duduk sorang-sorang dia belakang. Duduk belakang rumah, duduk katok besi. Orang tanya nak buat apa tu? Nak buat Jaguar.
Kalau engineer Jaguar tengok, dia gelak lah. Sebab tayar daripada getah. Bukan besi. Kalaupun besi semua sekalipun, tayar dia getah. Kalau tayar besi, jam jalan tu. Berapi sepanjang jalan. Tu orang kata ni, misal dia macam tu lah. Ambil satu sumber, terus dia ingat dia akan boleh buat agama. Mengaji satu bidang, hadis saja, kemudian dia ingat dia boleh buat sumber agama. Itu satu bidang. Masalah. Baca Bulughul Maram untuk ambil fiqh. Tak gila ke apa? Bulughul Maram dibaca oleh para ulama untuk tengok macam mana istinbat. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, dia pun Syafi'i. Maksudnya dia pun ambil daripada kitab mazhab Syafi'i. Karangan kitab yang dia karang tadi ni adalah untuk apa? Untuk menyusun dalil dalam mazhab Syafi'i. Kalau kamu nak tengok dalil dalam kitab fiqh, ni dalilnya. Baik nak ambil hukumnya di mana? Ambil dalam kitab fiqh. Jadi kalau Imam Ibn Hajar hidup lagi pada zaman Allah, dia pun jadi tahayyur. Heran dengan orang zaman Allah ni, belagak, ya Rabbi. Mengaji nahu tidak, mengaji saraf tidak, mengaji balaghah tidak. Lagi hebat lagi mengaji balaghah dulu. Nahu saraf tak mengaji, balaghah dulu mengaji. Lagi hebat. Mantik tidak mengaji. Usul fiqh lagilah tak pernah dengar tu. Kemudian ni bukan tafsir lagi ni, bukan tafsir, bukan hadis ni. Ni hak alat dulu ni. Hak alat pun tak mengaji. Bukan cakap mengaji, kena kuasai. Cakap mengaji saja tak jadi. Ramai je orang mengaji, tapi dia tak kuasai. Bila dia tak kuasai, sekurang-kurangnya dia akan sedak diri. Kata, banyaknya bidang ilmu yang saya kena lalui. Dan untuk mencapai kepada peringkat yang dicapai oleh para mujtahid, ini bukan mudah. Kurang-kurang dia sedak diri. Ini hak ni tak pernah lalu, terus nak langkau masuk ke dalam hadis dengan tafsir. Bukan tafsir, buka Quran terus. Ni ayat Quran, Allah Ta'ala sebut macam ni. Begitu terus. Ni kira hebat. Ni kira hebat lah. Dia serupa dengan pakai bedah, pergi, bukan pakai bedah, dia pergi hospital, dia tengok tak ada orang nak bedah sebab tengok lambat sangat ni, dia pun masuk. Dia kata, mai saya buat. Mai saya buat. Mai pisau, mana pisau? Ni alat-alat mana? Ni alat je. Apa masalahnya? Alat. Ni alat ni. Pisau. Pisau mana nak guna-guna dulu? Tak kira, yang penting pisau. Gila lah tu. Tu orang ni kena panggil security. Bukan pergi hantar ke balai polis. Hantar tu Tanjung Rambutan. Gila. Kenapa? Kerana dia boleh membunuh orang. Yang tu dalam dunia saja. Ini yang akan merosakkan orang untuk sampai ke alam akhirat. Ini bahana. Kita nak tengok kitab-kitab para ulama, mereka karang macam mana, mereka bahas macam mana. Baru kita tahu kedudukan kita. Wa qala Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, Sayyidina Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu, la yadhkuruka ahadun birrisalati illa dzakarani birrububiyyati. Kata Imam Ja'far Sadiq, maksud wa rafa'na laka dhikrak, dengan makna apa? La yadhkuruka ahadun birrisalah. Yakni tidaklah seorang pun menyebutkan tentangmu ya Rasulullah dengan risalah, melainkan mereka akan mengingatiku tentang ketuhananku. Maksudnya kalau mereka sebut kata Rasulullah, sebab Muhammad Rasulullah, apa akan dimaksudkan? Ini Muhammad ini adalah Nabi, utusannya Allah daripada Tuhan yang Maha Agung. Itu maksudnya. Sebab tu orang yang mempertikaikan agama, kalau kita tanya balik, dia percaya dekat Nabi sebenarnya. Kalau kamu percaya dekat Rasulullah sebagai Tuhan, maka automatik kamu akan mempercayai Tuhan yang mengentuskan tadi adalah Tuhan yang Maha Agung. Orang yang tak percaya dengan Tuhan, lepas tu dia kata saya percaya dengan Nabi, cuma saya tak percaya dengan wujudnya Allah Ta'ala. Hak ni lagi lah ajaib. Macam mana kamu boleh percaya dengan seorang utusan daripada satu benda yang tak wujud? Hakikatnya sebenarnya lah sekali, dia akan mempertikaikan Nabi SAW. Permulaan dia akan pertikai Rasulullah. Untuk mempertikaikan agama dan syarak, mereka akan mula mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya.
Tu kalau mereka bincang masalah berkaitan dengan faraid ni tidak adil, katanya melebihkan lelaki daripada perempuan. Tu lama dah dimainkan oleh kelompok liberal dan sebagainya. Mereka duk main-mainkan isu tersebut. Kalau kita tanya balik, baik, sebelum bincang berkenaan dengan faraid ni adil ke tidak adil, kamu percaya tak faraid ni daripada Allah? Al-Quran ni turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Percaya ke tak percaya? Pegang tu dulu. Itu cara perbincangan. Baik, kalau tak percaya, maka bincang cara tak percaya. Ataupun tak bincang terus, sebab susah. Sebab ni hukum Allah Ta'ala. Hak tu pun kamu dah tak percaya dah. Kita nak bincang berbanyak-banyak. Kamu dah tak percaya kata tu Allah Ta'ala punya. Kamu percaya tak? Kalau kamu percaya Allah, percaya tak Allah Ta'ala ni maha agung, maha bijaksana. Hak tu dulu kena erti. Kalau tak, saya tak percaya benda tu. Tak percaya pun banyak bincang. Kalau kamu percaya Allah bijaksana, kamu akan cari yang tak bijaksana tu kita. Jadi Allah Ta'ala susun ni dah elok comel lah. Ya. Kami yang kena cari ni hikmah dia kenapa? Sebab kita dah letakkan bahawa Allah Ta'ala maha bijaksana. Kalau kita tak letakkan pun, Allah maha bijaksana. Okay? Lihat tu pun pertama dah. Hak yang qadiyah pertama pun mereka dah nafikan. Isu pertama pun dah mereka nafikan. Bila nafikan yang tu, maka jelaslah bahawa kita tidak boleh lanjutkan perbincangan. Kenapa? Kerana ada masalah. Masalah. Kan? Wa asyara ba'duhum fi dhalika ila syafa'ah. Dan kata sebagian ulama, la mani'a min iradatil jam'i. Boleh kita letakkan dengan keseluruhan makna yang disebutkan tadi ni. Qala Ibnu Atha, qala aidan tadi ni dengan qala Ja'far bin Sadiq tadi. Yang tu pun boleh kita, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, boleh diletakkan dengan makna wa rafa'na laka dzikra. Itu semua boleh diletakkan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.